Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua anak-anak 4 Indo Sina. Baik, pada pagi ini kita akan sambung PDPR kita pada muka surat 68 Okey, pada muka surat 68 tajuk Kampung Ceti Melaka. Baik, untuk hari ini kita akan buat sedikit panjang sebab karangan ni adalah ini kita akan buat karangan ni. Nama karangan ni jenis karangan ni adalah karangan jenis catatan ataupun format catatan. Catatan ni maksudnya pengalaman, dia berbentuk pengalaman, karangan yang bercerita tentang pengalaman tapi dalam bentuk macam diary. Dia bukan diary tapi dia ada waktu, ada masa. Baik, kamu tengok pada muka surat 68 tu dia tulis waktu dulu 8 pagi baru dia tulis apa yang dia buat pada waktu tersebut. Ada macam diary juga sebenarnya, macam diary. Siapa yang ada diary bukan akan lebih mudah faham. Tapi catatan ni dia berkisar tentang aktiviti tapi ada pecahan masa. Maksudnya daripada pukul 8 pagi sampai pukul 9 buat apa, 9 sampai pukul 10 buat apa, 10 sampai pukul 11 buat apa, 11 sampai pukul 12 buat apa. Dan tempoh 4 jam tu kamu ceritakan setiap jam tu apa yang kamu lakukan. Itu jenis karangan jenis catatan. Okey, baik, kamu tengok pada teks tu dia ada tulis nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 kan. Kenapa dia tulis macam tu? Sebab dia nak bantu kamu mengenal pasti susunan peristiwa yang berlaku. Sebenarnya tak perlu nombor tu. Sebab tu cikgu kat sini pun cikgu tak tulis nombor. Sebenarnya kamu tengok jam tu sepatutnya kamu dah tahu. Takkanlah lepas pukul 8 lepas pukul 8 pukul 9 betul. Takkan lepas pukul 9 pukul 11 pagi. Kan? Kamu tengok bawah tu ada pukul 10 pagi. Pukul 10 ke pukul 11 dulu? Sila pukul 10. Jadi susunan tu sepatutnya mengikut waktu. Bukannya kamu tengok dalam buku teks tu 1, 2, 3 kamu belasah macam tu, tak. Sebab itulah dia tulis dekat situ ada nombor, nak bantu kamu untuk susun perenggan tu mengikut yang susunan yang betul. Okey. Seterusnya berkenaan dengan karangan jenis catatan ni, karangan jenis catatan ni dia mesti berkisar tentang satu perjalanan. Contoh, sekarang dah boleh rentan negeri kan. Pukul 8 pagi, saya dan ahli keluarga saya bersarapan. Pukul 9 pagi, kereta kami bergerak untuk pulang ke Kelantan. Pukul 10, kami sampai ke Gombak, contoh kan. Setelah pukul 10 hingga 11, apa berhenti dekat kawasan rehat dan rawat RNR. Okey, lepas tu buat apa lagi? Pergi cari cedera mata. Itu nampak perjalanan tu. Daripada rumah sampai kampung, apa setiap jam tu apa yang jadi. Sebab tu karangan jenis catatan ni dia bermula daripada diary sebenarnya. Kamu ada buku kamu kan. Okey, pukul 8 hingga pukul 9 tu tadi sarapan, lepas tu buat apa. Itu yang kamu catat. Okey. Jadi hari ni kita nak baca catatan tentang Hadif dan kawan-kawan ni yang baru pulang daripada mengikuti rombongan di Melaka. Hadif ni dah pergi dia dah pergi rombongan tu, dia dah balik, baru dia buat karangan. Yalah, sebab benda kita nak buat karangan catatan ni, cikgu dah kata pengalaman. Pengalaman ni maksudnya kamu kena lalui benda tu baru kamu boleh cerita. Macam kamu tengok TV kan, kawan esok lagi sekolah nak cerita dengan kawan kan. Semalam aku tengok Ultraman lawan dengan dinosaur kan. Kalau kamu tak tengok cerita tu, macam mana kamu nak cerita dengan kawan? Betul tak? Kan? Kamu mesti tengok cerita tu dulu baru kamu boleh cerita. Semalam aku tengok Ultraman lawan dengan Upipin kan. Lelawal lepas tu datang pula boy. Kamu boleh cerita benda tu sebab kamu dah tengok. Kalau kamu tak tengok, macam mana kamu nak cerita? Oleh sebab itu, karangan jenis catatan ni juga adalah jenis karangan menceritakan pengalaman. Karangan yang menceritakan pengalaman. Cuma ia tersusun mengikut waktu. Berbeza karangan pengalaman dengan karangan catatan ni, beza di sikit je. Karangan catatan ni ada waktu. Pengalaman tak perlu tulis waktu ni. Pukul 8, pukul 9, pukul 10, pukul 11 tak perlu. Okey, kalau catatan dia mesti ada waktu. Sebenarnya kena penuh sebenarnya. Ada hari dan waktu. Hari dan waktu. Hari, tarikh dan waktu. Itu lebih tepat lagi. Tapi kali ni dia hanya mungkin dia baru nak ajar kamu. Kita baru nak bermula karangan jenis catatan ni dia hanya tulis waktu sahaja dahulu. Okey, kita pergi pada yang pertama. 8 pagi. Saya dan kawan-kawan menaikkan bas. Betul ke menaikkan bas? Adakah itu imbuhan yang betul? Naik bas, betul kita nak naik bas. Tapi ingat, apabila kita dalam penulisan,
Untuk membina ayat lengkap, kita perlu gunakan imbuhan terhadap kata dasar yang kita nak gunakan. Kita nak guna perkataan naik. Adakah kita nak tulis, saya dan kawan-kawan naik bas? Kalau lisan cakap dengan mulut, benda tu kita boleh terima. Tapi dalam penulisan, untuk menjadikan dia ayat yang lengkap, kamu kena gunakan imbuhan. Sekarang dia bagi kamu imbuhan, dengan kan, menaikkan bas. Betul ke menaikkan bas? Menaikkan adalah satu perbuatan seumpama kamu angkat ke atas. Kamu angkat bas tu ke atas, betul ke? Salah. Kita nak masuk ke dalam bas. Jadi yang betulnya adalah menaiki bas. Bukan menaikkan menaiki bas. Imbuhan apa yang kita guna? Dengan i. Menaiki bas. Menuju ke Bandar Melaka. Kami tiba di kampung apa? Tulis situ lah. Cuma kat situ dia kotak kat situ, dia nak tahu kamu letak huruf kecil atau huruf besar. Sekarang ni Kampung Cetin adalah nama tempat. Nama tempat cikgu ulang, nama tempat. Semua nama tempat adalah kata nama khas. Kalau kata nama khas mesti huruf besar. Ingat, kalau kata khas, kata nama khas mesti huruf besar. Jadi dari sini cikgu dah bagi K tu besar. Jadi Ceti C-nya mestilah besar. Ceti. Pada pukul 8.45 pagi. Nampak? Dia cerita pada pukul 8 pagi. Lepas ni dah akan sambung cerita pada pukul 9 pagi. Jadi 8.45 ni dah lebih belum pukul 9? Belum. Jadi sebab itulah bila tulis pukul 8, maksudnya daripada 8.01 hinggalah 8.59 adalah catatan waktu ini. Okey, tahu tak 1 jam ada 60 minit? Tahu kan? Tahu tak 1 jam ada 60 minit? 8.01 hingga 8.59 adalah masih dalam tempoh pukul 8. Dia tempoh 1 jam ni lah. Okey, baik. Jadi sebab itulah dia masih berkisar 8.45 ni masih lagi masuk dalam perenggan 8 pagi. Kalau pukul 9 pagi dah keluar, dia tak boleh masuk lah. Sebab dia masih pukul 8.45 pagi. Sambung. Kami diberi taklimat terlebih dahulu tentang perlunya menjaga disiplin. Betul tak ejaan tu? Disiplin. Salah Ejaan yang betul adalah disiplin. Disiplin. Jadi ejaan betul adalah DID SICPLIN. Disiplin. Semasa lawatan. Disiplin ni apa? Disiplin ni mengetahui arahan, menepati waktu, okey, tidak membuang sampah merata-rata, tidak membuat bising beratur. Itu adalah disiplin. Okey, baik. Selesai sudah kita punya perenggan pertama. Kita pergi pada perenggan kedua. Okey, cikgu tak tulis kamu boleh terus tengok. Benda yang sama je. Kamu akan nanti dalam buku karangan kamu tu, buku penulisan yang besar tu, kamu akan buat karangan catatan ni. Mula daripada pukul 8 pagi ni dah siap ni, kamu selang satu baris, tulis sambung pula pukul 9 pagi. Sambung buat perenggan yang sama. Tulis pula bawah tu kan 9 pagi. Kemudian sambung lagi penulisan tu tadi, kami melawat kan. Sambung. Kami melawat. Okey, dan sambung. Saya sama papan cikgu kecil tak besar kan. Jadi cikgu nak tulis banyak-banyak, nanti panjang masa untuk kamu nak tengok video tu, nanti cikgu padam cikgu tulis. Jadi kita terus tengok pada buku teks tu terus. Okey. Baik. Kami melawat ke kawasan perumahan Kampung Ceti yang terletak. Betul tak terletak tu? Salah Ejaan yang betul, imbuhan yang betul adalah bukan ter. Imbuhan yang betul adalah ter. Jadi dia bukan terletak, dia terletak. Terletak di Gajah Berang, Melaka. Rumah kosong yang mendiami. Rumah kosong. Tempat kosong tu adalah kamu nak kena isi apa? Kamu kena isi tanda sempang. Tanda apa? Kelas tanda sempang. Sebab apa? Rumah tu adalah kata ganda. Jadi dia akan jadi rumah. Macam kata rama-rama. Tahu rama-rama? Kan? Kamu tulis rama-rama macam mana? Kan? Rama-rama kan? Rama. Sempang kan? Sama lah. Sempang lah.
Itu adalah kata ganda. Okey? Kata ganda. Rumah-rumah yang mendiami. Mendiami masyarakat Chetty masih kekal tradisinya sehingga sekarang. Betul tak mendiami? Okey, mendiami ni maksudnya kamu baru nak datang dan tinggal. Tapi dia kata masih kekal tradisi sehingga sekarang. Maksudnya benda tu dah lama. Jadi perkataan mendiami itu salah. Yang betul adalah rumah-rumah yang didiami. Didiami. Didiami tu maksudnya orang yang telah duduk di situ lama. Dah duduklah didiami. Okey? Rumah yang didiami masyarakat. Macam tu tak boleh jawapan satu. Okey, tak boleh, tak boleh jawapan tu makan masa. Okey, didiami. Ejaan didiami macam mana? DID AMI. Didiami. Kena eja juga kamu tak salah. Didiami. Okey, ini adalah perkataan didiami. Bukan DDM friend didiami. Itu perkataan yang sebenarnya. Okey, didiami masyarakat Chetty masih kekal tradisinya sehingga sekarang. Kita pergi pula nombor 3. Jangan kamu pergi nombor 4 tu pula. Salah. Pukul 10 pagi. Kami berpeluang untuk melawat ke Muzium Chetty. Di situ terdapat pelbagai koleksi di muzium itu. Antara koleksi yang terdapat di muzium tersebut termasuklah pakanan tradisional. Tradisional. Betul ke tradisional? Salah. Tradisional. Okey, tradisi. TRADISIONAL. Tradisional. Perempuan masyarakat Chetty, iaitu kebaya dan kain batik. Pakai lelaki pula ialah baju kemeja dan kain pelekat. Pakai itu adalah perbuatan pakai baju. Kalau kita sebut apa yang kita pakai ni, nama dia apa? Pakaian. Apa dia? Pakaian. Okey, jadi kat situ ejaan dia kena tambah imbuhan an di belakang, pakaian. Okey, kita pergi pada nombor 4 pula. Pukul 11 pagi. Kemudian kami bergerak ke majlis. Betul tak ejaan tu? Salah. Salah. Ejaan yang betul adalah majlis. Dah pergi dekat Bandar Kulai tu, tengok majlis bandaraya Kulai kan. Majlis Perbandaran Kulai. Eja dia, tengok MAJLIS. Majlis. Okey, majlis perkahwinan masyarakat Chetty yang terletak berhampiran dengan muzium. Di situ, okey, kenapa tempat kosong? Disuruh kamu letak tanda baca yang betul. Apa tanda baca yang betul? Di situ, koma. Di situ, koma, kami dapat melihat persandingan sepasang pengantin. Kosong lagi. Kemudian kamu tengok pengantin, perkataan pengantin selepas itu adalah huruf besar. Sekiranya selepas itu adalah huruf besar, macam ni, kenapa K huruf besar? Sebab sebelum ni ada titik. Jadi petak kosong selepas perkataan sepasang pengantin tu adalah titik. Pengantin perempuan berpakaian songkit. Betul ke songkit? Tak ada perkataan songkit ni dalam bahasa Melayu. Yang ada adalah songkit. Songkit ni apa? Songkit ni sejenis pakaian lah. Okey, sejenis pakaian, kain songkit. Dan bersanggul lintang. Bersanggul lintang ni susah nak tunjuk. Sanggul dia bersanggul, lepas tu dia ada cucuk melintang kat situ. Dia ada batang sanggul tu kan. Sanggul lah, benda tu nama dia sanggul, bukan batang sanggul, nama dia sanggul lah. Benda sanggul tu dia akan cucuk dekat belakang rambut supaya simpul tu tak terbuka. Orang perempuan punya, orang lelaki tak cerita, tak kisah. Tapi kena tahulah, orang perempuan bila pakai tu kita panggil sanggul. Okey, kita sambung akhir sekali. Nombor 5, 12 tengah hari. Dah siap semua. Kami sempat melihat kolam yang dihasilkan. Ini bukan kolam renang Ini bukan kolam renang. Kolam yang dimasukkan ni adalah satu jenis hiasan yang dibuat oleh masyarakat India. Yang dibuat oleh masyarakat India. Kamu boleh tengok dekat gambar tu, dia ada tunjuk tu, nampak tu kolam. Dia ada tunjuk, nampak gambar yang dilukis tu kan. Itu kita panggil kolam. Ia adalah satu seni tradisi yang daripada dulu lagi. Di kolam ni unik tak semua orang boleh buat. Dia perlukan seni pemahaman yang tinggi untuk bina kolam ni, buat kolam. Bukan kolam renang tu, bukan kolam renang.
Kolam ni adalah lukisan. Apabila kaum Indian ada perayaan dan sebagainya, tak maaf cikgu kalau cikgu silap, biasanya dibuat daripada dia buat pada hari-hari perayaan, hari-hari sambutan perayaan, kebanyakan pada waktu di Bali lah. Kemudian dekat ruang tamu mereka, bukan ruang tamu, maksudnya kat luar, dekat tempat laman mereka akan buat kolam. Biasanya akan ada pelita kan, ada macam api kecil-kecil tu biasanya untuk mengindahkan lagi suasana. Indahnya sungguh di hari raya, lama tak balik raya kan. Okey, kami sempat melihat kolam yang dihasilkan. Kemudian kami pulang dengan perasan. Perasan perasan ni bukan perkataan tau. Perasaan. Okey, perasaan. Okey, perasaan adalah rasa lah. Apa yang kamu rasa dalam hati. Dia rasa apa? Kami pulang dengan perasaan riang. Apa yang dia rasa? Riang. Dia rasa gembira. Ingat, bukan perasaan perasaan. Pengalaman melawat ke Kampung Ceti Melaka mengingati kami. Salah bukan mengingati. Mengingati ni maksudnya kita teringat kat orang. Okey? Kita teringat pada saya mengingati perkara yang berlaku pada saya sebelum sekolah ditutup. Kalau yang betul adalah apa yang orang ingat dengan kita, dia jadi mengingatkan. Ahmad mengingatkan saya supaya Ahmad mengingatkan saya supaya tidak berlari di koridor sekolah. Ibu mengingatkan saya supaya menutup TV selepas waktu tidur. Macam tu kan, mengingatkan. Kalau kita ingat kat orang atau sesuatu, dia jadi mengingati. Kalau sesuatu yang menjadikan kita teringat, ia adalah mengingatkan. Okey, jawapannya bukan mengingati Jawapannya adalah mengingatkan. Ingat kan? Cikgu Syamsuri mengingatkan kamu tentang kerja sekolah yang perlu dibuat pada hari ini. Okey, itu mengingatkan. Kamu mengingati kerja sekolah yang pernah diberi oleh Cikgu Syamsuri pada minggu lepas. Contoh kan. Okey. Agar kami cikgu baca balik. Pengalaman melawat ke Kampung Ceti Melaka mengingatkan kami agar menghormati budaya lain. Okey, sama macam sebelum-sebelum ni kita dah belajar tentang beberapa bangsa etnik yang berbeza-beza. Semuanya untuk apa nak? Supaya kamu ni menghormati etnik, kaum, agama dan juga sambutan budaya lain. Okey, sambutan di budaya lain. Ada mungkin orang India ada dia punya sambutan macam ni. Tidak perlu mengecam, tidak perlu mengeji kan. Kita ada cara kita, mereka ada cara mereka. Sama-sama kita raikan. Sebenarnya tradisi dan budaya sebenarnya sangat indah jika kamu terbuka untuk mengenali dan juga memahami budaya mereka. Sangat indah. Okey, sangat indah. Namun sebagai orang Islam dan orang Islam, kita janganlah kerana ingin menghormati dan menjaga, kita melanggar kita punya budaya dan juga agama. Maksudnya contoh, minta maaf cikgu kata, kita menghormati rakan kita India kan, menyambut perayaan di Bali. Mereka memakai sari. Kita sebagai orang Melayu, orang perempuan Melayu Islam, boleh ke kita pakai sari juga tanpa menutup aurat? Tak boleh. Jadi itulah maksud cikgu. Kita boleh memahami dan menghormati. Sama juga dengan orang India. Kan? Mereka ingin menghormati kita punya budaya hari raya. Takkan mereka nak kena datang pakai tudung bawal, pakai apa tu? Pakai tudung bawal, baju kurung dan sebagainya. Kan? Mereka boleh datang dengan pakaian tradisi mereka. Ingat, kita menghormati jangan sampai melampaui. Hormat boleh, jangan sampai melampau. Pergi rumah kawan orang Cina pakai chongsam, kita pun pakai chongsam kan, pakai skirt dan sebagainya. Tak boleh. Ingat, menghormati jangan sampai kita melanggar budaya dan juga agama kita. Menghormati ada batasnya, barulah kita jadi harmoni. Kalau kita semua benda kita nak langgar, kelak nanti tiada harmoni dah dekat situ. Kenapa kita boleh jadi dalam satu negara Malaysia ni walaupun kita ni berbeza kaum? Sebab daripada dulu lagi sebenarnya untuk pengetahuan kamu, atuk dan nenek moyang kita ni sentiasa menjaga harmoni dengan cara apa? Menghormati tapi tidak melampaui. Ada makanan yang kita boleh makan, kita yang halal kita makan untuk Melayu Islam. Bagi orang rakan-rakan yang Cina maupun India, tahu ada rakan Islam yang nak datang, kita sediakan hidangan yang mereka boleh makan. Contohnya begitu. Sama juga dengan kita orang Melayu, kita tahu rakan-rakan India kita ni ada yang tidak boleh makan daging. Kita hormati mereka, janganlah kau pula bagi gendang daging hari raya. Kita bagi mereka makan ayam dan sebagainya. Ataupun banyak lagi hidangan yang ada. Itu namanya menghormati tapi tidak melampaui. Janganlah kerana rakan India ni datang rumah kita, rumah orang Melayu,
Kan? Kubiran datang rumah apa? Kubiran datang rumah Iman Nopal. Apa tu? Sebabkan nak hormat, takut Iman Nopal ni terasa hati. Oh, kubiran pun makan juga daging lembu tu kan. Tak boleh lah. Sebab tu cikgu kata tadi, menghormati jangan sampai melampaui. Kita tetap kena jaga batas agama dan juga bangsa kita. Okey? Baik, itu saja untuk hari ini. So, kerja sekolah kamu mudah saja. Lengkapkan karangan catatan ni dengan perkataan yang telah cikgu yang telah kita sama-sama betulkan tadi. Dan juga tanda baca yang telah kita betulkan sama-sama tadi dalam buku karangan. Ingat, pastikan catatan tu mesti bertulis dengan waktu, jam. Okey, jam pukul 8 pagi guna teks dia, kemudian selang satu baris. Waktu lagi 9 pagi, okey, sama lagi teks dia. Okey, dan berterusan sehinggalah pukul berapa tadi? Pukul 12 tengah hari. Okey. Baik, itu saja daripada cikgu. Kita akan sambung lagi, bidik PR akan datang. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera.